Puan Nurul Iluni Hayati bin Makludin, penolong kanan tingkatan 6 SMK BBST, seterusnya anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana dapat sama-sama kita dalam majlis Google Meet ni dalam satu program, iaitu Bestnya Tingkatan 6, anjuran UBK Baitul Huda SMK DABB dan UBK SMK BBST. Baik, sebelum itu kita bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis mempersilakan saudara Muhammad Aish Daniel Faris daripada pelajar daripada SMK DAB untuk membacakan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Aish Daniel atas bacaan doa tersebut. Seterusnya hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita mulakan majlis kita dengan ucapan daripada Ustaz Samzini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Puan Arifah, pengacara majlis. Yang berusaha Puan Hajah Zarinah binti Mak Hasan, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Abu Bakar Baginda, dan barisan-barisan pentadbir serta guru-guru daripada SMK Datuk Abu Bakar Baginda. Yang berusaha Puan Nurul Iluni Hayati binti Makludin, penolong kanan tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi, sebagai orang yang akan memberi perkongsian tentang pembelajaran tingkatan 6, sama ada di SMK Bandar Baru Salak Tinggi ataupun di tempat lain. Guru-guru dan seterusnya anak-anak SMK Datuk Abu Bakar Baginda yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang terindah ini kita dapat bersama di dalam sesi Google Meet ini berkaitan dengan sesi taklimat atau penerangan berkaitan dengan pembelajaran di tingkatan 6. Dalam konteks ini, pembelajaran di tingkat 6 yang akan menjadi benchmark yang akan dikongsi ialah sudah tentu pembelajaran tingkatan 6 di SMK Bandar Baru Salak Tinggi yang akan dikongsikan oleh penolong kanannya, iaitu Puan Nurul Iluni Hayati binti Makludin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengetua Puan Zarinah, unit bimbingan dan kaunseling dan pihak SMK Datuk Abu Bakar Baginda
yang sudi untuk perkongsian ini. Sebenarnya dalam konteks pendidikan, setiap sekolah perlu ada perkongsian ataupun istilahnya ialah ada jalinan di antara ada jaringan di antara sekolah lain dengan sekolah yang lain. Jadi pada sesi hari ini adalah sesi jaringan di antara SMK Bandar Baru Salak Tinggi dan SMK Datuk Abu Bakar Baginda. Terima kasih kepada unit kaunselor bimbingan dan kaunseling yang merancang ataupun melaksanakan sesi ini. Secara asasnya anak-anak melihat pembelajaran di tingkatan 6 itu adalah pembelajaran second level. Ini disebabkan anak-anak melihat pembelajaran yang first level ialah pembelajaran di matrikulasi atau pembelajaran di universiti-universiti ataupun pembelajaran di peringkat diploma di college-college apabila anak-anak menamatkan peperiksaan SPM. Walau bagaimanapun pada sesi hari ini saya harap Puan Nurul Iluni Hayati akan dapat mengubah pandangan tersebut. Maksudnya pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang mudah, pembelajaran yang senang selepas SPM adalah bukan hanya semata-mata di college dan ataupun universiti atau pusat matrikulasi. Sebaliknya, tingkatan 6 juga menawarkan pembelajaran yang mudah dan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak didik membuka laluan untuk pendidikan IPTA atau IPTS peringkat menara gading yang seterusnya. Secara jujurnya saya beritahu beginilah. Cuma STPM ni ataupun tingkatan 6 ini situasinya dia belajar di sekolah ataupun dia belajar di college tingkatan 6 yang mana tak boleh nak poyo sangat. Tak nak poyo, orang akan tetap belajar, kata itu murid sekolah. Macam murid tingkatan 6 sekolah saya, tu murid cuma tidak dipanggil murid, panggil pelajar tingkatan 6. Tu pelajar SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Bukannya kata itu pelajar UiTM Dengkil, program matrikulasi TESA dan undang-undang. Bukan gitu. Jadi nak poyo tu tak berapa boleh sangat. Walau bagaimanapun pihak KPM telah pun meningkatkan STPM atau tingkatan 6 ini dengan beberapa perkara. Yang pertama, tidak lagi terikat dengan uniform. Dan berikutnya ialah penggunaan gadget dibenarkan. Walau bagaimanapun gadget itu hanya untuk PDPC sahaja, bukan untuk komunikasi. Secara basicnya saya beritahu begini. Jika anak-anak mengambil diploma di PTA atau PTS, proses mengambil diploma itu 3 tahun. Ada yang 3 tahun setengah. Kemudian selepas diploma, anak-anak mungkin akan masuk, dah dapat diploma, perlu ambil ijazah. Anak-anak mungkin perlu ambil ijazah itu dalam masa 3 tahun setengah ataupun 4 tahun. Jadi proses itu untuk itu 7 campur 4 campur 3. Untuk dapat diploma, untuk dapat ijazah, apabila anak-anak masuk ke diploma, mengambil masa 7 tahun. 7 ataupun 7 tahun setengah. Mungkin ada yang sikit-sikit dapat exempted, mungkin dapatlah 6 tahun setengah dan sebagainya. Tapi jika anak-anak memilih untuk masuk tingkatan 6, untuk masuk ambil CGSTPM, anak-anak akan mula belajar di tingkatan 6 sebaik saja menerima result SPM. Maksudnya pada tahun itu anak-anak telah pun masuk untuk semester 1. Tahun 2 tahun berikutnya anak-anak akan masuk semester 2 dan semester 3. Hanya setahun setengah saja anak-anak belajar tingkatan 6 sebenarnya. Setahun setengah saja.
Selepas tingkatan 6 itu, anak-anak akan dapat CGSTPM dan anak-anak akan masuk ijazah. Masuk program ijazah tahun 1, 4 tahun campur 1 tahun setengah. Bermakna anak-anak cuma belajar mengambil masa 5 tahun setengah sahaja untuk menamatkan program ijazah jika anak-anak masuk di tingkatan 6. Berbeza kalau masuk diploma tadi, kena buat diploma 3 tahun, lepas tu sambung ijazah, cuma dia ada pengecualian paper dan sebagainya. Proses tu ambil masa yang lama. Dan satu lagi apabila satu lagi ialah matrikulasi. Walau bagaimanapun matrikulasi ini adalah untuk murid-murid yang terpilih sahaja dan matrikulasi itu KPM. Kemudian anda akan belajar di tingkatan 6 di peringkat ijazah KPT. KPT pula ada murid feeder dia daripada diploma atau daripada asasi. Jadi murid-murid matrikulasi terpaksa bersaing dengan murid-murid yang pelajar matrikulasi terpaksa bersaing dengan pelajar KPT yang sedia ada. Akibatnya mungkin kita tidak dapat masuk ke program ijazah mengikut option yang kita kehendaki. Jadi cara yang paling selamatnya ialah kita masuk ke tingkatan 6. Tak lama, prosesnya tak lama. Dan yang kedua, proses tersebut lebih terbuka. Kita nak ambil ijazah tu lebih terbuka. Dan satu lagi, di IPTA, sama ada anda buat buat diploma atau sebagainya, lecturer bagi lecture sahaja, bagi syarahan. Tetapi di tingkatan 6, guru mengajar, guru memberi bimbingan, guru memastikan bahawa apa yang guru ajar itu anak-anak pelajar tingkatan 6 dapat mengikutinya. Dan hasilnya anak-anak berjaya lulus di dalam program STPM tersebut dan seterusnya anak-anak akan berjaya memasuki universiti lebih baiklah berbanding sebab kita ada bimbingan daripada guru. Rakan-rakan saya pengetua ataupun yang lebih ada kebanyakannya daripada lepasan tingkatan 6. Saya juga adalah pelajar lepasan tingkatan 6 lah. Cuma saya dulu belajar tingkatan 6 di sekolah aliran agama. Ada subjek-subjek seperti agama selain daripada pengajian am, bahasa Melayu, sejarah, kesusastraan Melayu semuanya. Tapi ada lagi subjek-subjek usuluddin, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi basicnya saya ingin mengajak anak-anak supaya jangan semata-mata berfikir diploma, matrikulasi, asasi atau politek dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama anda juga mempunyai ruang untuk merancang pendidikan di peringkat ijazah dengan lebih senang dengan memasuki tingkatan 6. Jadi saya tidak explain panjang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada SMK Bandar Baru, SMK Datuk Abu Bakar Baginda yang sudi untuk perkongsian ini. Terima kasih kepada Puan Nurul Iluni Hayati, PK tingkatan 6 yang nanti akan memberi taklimat atau perkongsian berkaitan dengan pembelajaran di tingkatan 6. Terima kasih kepada Puan Zarina, terima kasih kepada UBK SMK Datuk Abu Bakar Baginda dan terima kasih kepada guru dan juga pelajar-pelajar yang join sesi Google Meet untuk sesi ini. Itu saja. Semoga Allah memberkati kita. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kembali kepada pengacara bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi ucapan penghargaan kepada Ustaz atas perkongsian tadi. Baik, seterusnya majlis mempersilakan Pengetua SMK Datuk Abu Bakar Baginda Puan Hajah Zarina untuk ucapan perasmian. Persilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha majlis, yang berusaha Tuan Haji Samzini bin Abdullah, Pengetua Sekolah Menengah
Bandar Baru Salak Tinggi, Kaunselor Sekolah Menengah Bandar Baru Salak Tinggi, Kaunselor Sekolah Menengah Datuk Abu Bakar Baginda, penolong kanan harian murid, guru-guru, kaunselor-kaunselor, anak anda yang saya kasihi daripada Sekolah Menengah Datuk Abu Bakar Baginda dan Sekolah Menengah Bandar Baru Salak Tinggi. Pertamanya saya bersyukur kepada Ilahi kerana kita dapat mengadakan kolaborasi pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz yang sanggup berkongsi untuk mendedahkan bagaimana bestnya tingkatan 6 kepada murid-murid Sekolah Menengah Datuk Abu Bakar Baginda. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan saya juga kepada Puan Nurul, penolong kanan tingkatan 6 Sekolah Menengah Bandar Baru Salak Tinggi yang sudi memberikan taklimat pada hari ini, dan saya berbesar hati kepada anak-anak semua agar ambillah segala panduan, segala bimbingan, segala peluang-peluang untuk ke tingkatan 6 kerana tingkatan 6 ini memang laluan yang mudah untuk ke universiti. Sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua Sekolah Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Ustaz Samzini yang sanggup sudi meluangkan masa pada hari ini, dan penolong kanan tingkatan 6, kaunselor-kaunselor dan semua yang hadir dalam sesi perkongsian yang saya anggap sebagai perkongsian pintar pada hari ini. Sekali lagi, dengan besar hati juga, saya berharap agar lebih ramai pelajar akan memasuki tingkatan 6 untuk sesi SPM pada tahun 2020 sebenarnya, tapi mereka akan ambil SPM pada tahun 2021. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, sukacita saya merasmikan program bestnya tingkatan 6 kolaborasi Sekolah Menengah Datuk Abu Bakar Baginda dan Sekolah Menengah Bandar Baru Salak Tinggi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pengacara majlis. Terima kasih Puan Hajiah Zarina atas ucapan perasmian tadi. Baik, tanpa membuang masa, segeralah kita ke program yang ke slot yang ditunggu-tunggu, iaitu ceramah hala 7 bestnya tingkatan 6. Baik, sebelum tu saya nak berkongsi sedikit tentang latar belakang penceramah kita, iaitu Puan Nurul Ilunil Hayati bin Nudin. Beliau merupakan penolong kanan tingkatan 6 SMK BBST. Beliau mendapat pendidikan ijazah sarjana muda kepujian sains pendidikan matematik kimia daripada USM dan berpengalaman selama 18 tahun berkhidmat sebagai guru dan 14 tahun menjadi guru akademik tingkatan 6 kimia. Baik, seterusnya majlis mempersilakan Puan Nurul untuk menyampaikan ilmu beliau kepada kita semua. Majlis menjemput Puan Nurul. Dipersilakan. Okey, terima kasih pengerusi majlis. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Hajiah Zarina binti Mak Hassan, Pengetua SMK Datuk Abu Bakar Baginda, Ustaz Samzini bin Abdullah, Pengetua SMK BBST, rakan-rakan kaunselor, para pentadbir, guru-guru dan juga anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, terima kasih kerana menjemput ataupun bukanlah menjemput kan, kerana memberikan idea untuk mengadakan program perkongsian ini, kerana memang saya pun ada perancangan dengan guru tingkatan 6 untuk mengadakan satu promosi lah
untuk mempromosikan pembelajaran di tingkatan 6. Tapi sebabkan banyak kekangan dengan PKP dan sebagainya, jadi tertangguh dan memang plan untuk buat promosi ini untuk batch SPM 2020. Jadi alhamdulillah lah telah dilaksanakan oleh SMK DAP bersama dengan kaunselor SMK BBST ya. Okey, saya rasa saya terus pergi kepada perkongsian pada hari ini. Okey. Okey, boleh nampak ke slide? Saya dah buka PowerPoint, boleh mohon respon Okey, boleh Tak nampak lah pun. Belum nampak Sekejap. Dah boleh dah. Dah nampak dah? Boleh. Okey Okey, jadi saya pun tadi tajuk sama lah ya, seperti yang kaunselor dah atau pengurusi majlis dah maklumkan tadi, itu bestnya tingkatan 6 ya. Okey, jadi ini adalah sebagai welcome ke SMK BBST ataupun mungkin pelajar ataupun murid tingkatan 5 sekarang, mungkin rezekinya mungkin di BBST ataupun di mana-mana sahaja pusat mengajar tingkatan 6 ataupun di kolej tingkatan 6 lah yang berhampiran ya. Okey jadi kalau di sekolah SMK BBST memang kami bila bila dah keluar saja tarikh untuk pendaftaran tingkatan 6, memang kami akan menyediakan banner lah. Ini gambar banner sebenarnya, banner untuk menyambut lah ataupun welcome murid-murid yang menyambut pengajaran di tingkatan 6. Itu selangkah ke Menara Gading sebab kalau kita di tingkatan 6 ataupun matrikulasi dan diploma ni, dia peringkat perayu. Di peringkat perayu ni seolah-olah kaki awak dah selangkah di IPTA ataupun Menara Gading Okey, seterusnya baik. Sebelum saya pergi pada perkongsian yang lain, saya ada ambil beberapa pendapat ataupun pandangan bekas-bekas pelajar yang pernah belajar ya di STP di tingkatan 6 ya. Ini bukan BBST sajalah, merangkumi satu Malaysia lah saya ambil ada grup yang saya join tu, so saya boleh mungkin hadirin sekalian boleh baca dekat sini ya. Saya takkan baca lah, mungkin boleh tengok apa yang beberapa saya nak highlight kat sini. Antaranya ialah lebih matang kerana selangkah kaki ke universiti. Okey, so bermula form 6 saya letakkan nak belajar sampai tertinggi. Okey, so sekarang pelajar dia pun dah ke ijazah, menyambut ijazah. Okey, seterusnya. Okey, ni ada lagi kat sini. Okey, ni sampai kata banyak tak tahu nak habaq. Banyak sangat kot dia punya seronok dia tingkatan 6 tu, dia tak boleh nak tulis. Sampai seronok sangat. Okey, advantage sebab boleh repeat paper. Okey, ada yang macam tu. Kalau sains, dapat bersaing dengan non-Muslim. Mereka pelajar yang berkualiti tapi seksa memang susah lah Okey, kalau boleh jangan ambil ni, jangan baca lah ni negatif pula ya. Okey, ni yuran free, ada exam ulangan. Okey, memang kita ada repeat paper lah, bagi grade. Okey, selepas STPM, sarjana diploma, sambung terus ijazah macam tadi Ustaz atau pengetua BST dah ada maklumkan bahawa terus antara laluan yang singkat lah untuk menyambung ke ijazah sarjana muda ya. Okey, kemudian Okey, murah, ditanggung oleh kerajaan, tak perlu bayar yuran. Memang tak ada yuran lah, kita ada PBG dan juga apa saja, majalah sekolah sajalah. Okey, jimat wang. Okey, tiada PT-PTN ya. Kecuali awak terus buat ijazah atau kalau diploma, memang kemungkinan besar awak dah perlu buat pinjaman ya. Okey, itulah antara beberapa perkongsian antara yang saya ambil daripada Facebook dan juga blog. Okey,
Jadi kelebihan tingkatan 6 sebelum saya pergi kepada syarat dan juga bentuk pengajian di tingkatan 6, saya kongsikan dahulu apa yang special untuk tingkatan 6 ni. Mungkin ada kalangan anak-anak sekalian yang ada kakak atau abang ataupun saudara mara yang pernah belajar di tingkatan 6, ataupun memang tak ada pengalaman langsung, tak ada saudara mara, memang dia tak tahu pun. Dia tahu tingkatan 6 tu ada tapi dia tak tahu macam mana corak pembelajaran tingkatan 6. Jadi saya kongsikan dahulu antara keistimewaan yang ada di tingkatan 6 ya. Okey, ada antaranya tempoh pengajian tak sampai 20 tahun sebenarnya kan. Dia cuma 3 semester bersamaan dengan 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah ya, sebab masuk kalau yang bukan PKP, pelajar akan daftar pada bulan Mei tahun semasa. Awak ambil result tahun semasa, awak akan sambung juga tahun tersebut juga untuk semester 1. Jadi setahun setengah sajalah ya. Kalau diploma 3 tahun. Okay, tiada kos pengajian, tiada yuran lah maksudnya. Beasiswa ini adalah BKPU lah. BKPU ni bergantung kepada keputusan SPM, boleh mohon dan layak untuk dapat BKPU bila keluar result semester 1 baru pelajar akan diberi beasiswa. Layak memohon tu akan dikira mengikut keputusan SPM dan juga pendapatan keluarga, pendapatan sisi keluarga. Okey, sekolah tak boleh pilih sebenarnya. Sebenarnya ditetapkan oleh KPM sebab surat tawaran tu dikeluarkan oleh KPM sebab dia ikut alamat rumah, tetapi boleh dipertimbangkan jika ada masalah pengangkutan ataupun keluarga berpindah, tak ada masalah. Ini boleh diusahakanlah, boleh diikhtiarkan ya. Maksudnya bukanlah usaha muktamad. Dan sekolah ini pun kalau tingkatan 6 ni tak semua sekolah ada tingkatan 6, jadi kita kena ambil kira juga lokasi sekolah dengan rumah dan juga pakej mata pelajaran ya. Okey, kebanyakan guru berpengalaman kerana sudah lama bertugas. Ya, kerana guru tingkatan 6 memang tidak akan mengajar lagi mata pelajaran lain dan juga aliran perdana. Semua guru tingkatan 6 adalah guru akademik tingkatan 6 yang dilantik daripada BPSH ya, itu bahagian semua manusia dan juga pengurusan sekolah. Jadi memang lantikan guru tingkatan 6 hanya untuk mengajar subjek tingkatan 6 sahaja. Subjek STPM sahaja ya, berfokus ya. Okey, yang bagus untuk mereka yang belum pasti tentang perancangan masa depan. Okey, taraf sambung diploma. Okey, boleh digunakan untuk memohon kerja di luar negara. Okey, ini jika result awak bagus terus sambung terus ke luar negara. Dan diiktiraf hampir di seluruh dunia kerana STPM adalah A level. Tarafnya sama seperti A level, camp A level. Okey, untuk saya nak ambil perhatian juga untuk diploma ni. Sebenarnya peringkat perayu ada 3 sebenarnya, ada 3. Tadi saya rasa Ustaz Sanzini pun ada beri penerangan. Pertama STPM, laluan dia, jalan dia nak pergi ke degree ni, ijazah ada 3 jalan. 1 STPM. Yang kedua diploma dan yang ketiga matrikulasi. Jadi hala tuju kita sama. Lepas SPM ada pelajar pergi diploma, ada yang sambung ke tingkatan 6, ada yang pergi matrikulasi. Tapi aim awak sama. Awak nak tuju ke IPTA ke IPTS tapi untuk ambil ijazah sarjana muda. Jadi itu namanya perayu. Jadi perayu ni salah satunya ialah peringkat pengajian di tingkatan 6. Okey, jadi maka saya terus pergi pada pengenalan lah. Ini apa yang ada dekat tingkatan 6 ni, macam mana corak pembelajaran dan sebagainya. Jadi saya ringkaskan di sini iaitu penjenamaan semula dan juga perubahan sistem terminal ke sistem modular ya. Okey, penjenamaan ni adalah rebranding. Mungkin guru-guru ataupun murid-murid ada yang berpengalaman seperti saya maklumkan tadi, saudara mara yang pernah belajar di tingkatan 6 atau adik-beradik dan ataupun mak ayah awak sendiri yang pernah belajar di tingkatan 6. Dulu kalau tingkatan 6 ni masuk tingkatan 6 rendah lower seat, belum exam lagi. Naik seat ujung tahun baru, maksudnya sepanjang awak belajar form 6, periksa besar STPM tu sekali saja. Exam besarnya sekali saja. Tapi tidaklah, itu nama sistem terminal. Jadi yang sekarang ni, yang senior kakak abang awak yang belajar sekarang namanya sistem modular, iaitu yang kita telah rebranding, kita telah keluarkan nama baru lah, itu sistem modular, penjenamaan oleh MPM lah. Jadi penamaan 96 ni seperti yang dalam slide ni itu
6 bawah dan 6 atas. So sebenarnya kita tak ada lagi sebenarnya label 6 bawah 6 atas ni, tapi sebab dah biasa guna so kita kekalkan lah. Lower seat upper seat. Masih lagi guna kata 6 bawah 6 atas. Sama saja. Okey, kemudian sistem penggal kita dah tukar kepada sistem semester. Okey, 18 bulan sebab mengambil kira satu semester bersamaan dengan 6 bulan. Tambah tolak, belum tolak cuti lah, kalau tolak cuti tu tak sampai ke 6 bulan ya. Jadi 6 kali 3 semester bersamaan dengan 18 bulan. Ini kiraan dalam kiraan sebenar. Kalau kalender, kalau ikutkan cuti tak sampai ya, 18 bulan. Okey, pusat pengajian 6 ni ada 3 lah ya, iaitu ada college dan juga pusat tingkatan 6. Untuk SMK UST kita bukan college, kita adalah pusat tingkatan 6 SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Dan ada MOOC lah, MOOC 1, 2 dan 3 dan saya akan terangkan nantilah untuk pengkelasan setiap MOOC yang ada kat sini ya. Okey, seterusnya, okey. Punca kuasa sistem pentadbiran baharu STPM ini adalah berdasarkan berdasarkan daripada keputusan Jemaah Menteri, Mesyuarat Jemaah Menteri pada Januari 2012 kerana batch pertama yang menggunakan sistem modula tadi, yang sistem baharu tadi adalah pada STPM 2013. Maksudnya dia masuk 2012 bulan 5, jadi dia exam STPM pada November 2013. Itu adalah pelajar kohort pertama yang belajar sistem semester, iaitu sistem modular ya. Okey, 2013. Jadi maka kalau belajar ni dah graduate, dah kerja lah ya, ikutkan dah 7 tahun yang lepas ya, 7 tahun yang lepas. Okey. BBST untuk pengetahuan semua, tingkatan 6 di SMK BBST dibuka pada Mei 2006 Mei 2006. Sistem terminal lah sampai 2012 dan baru ditukar pada sistem modular. Baik, seterusnya. Okey. Jadi tadi saya dah kenalkan dengan sistem modular, perubahan daripada terminal kepada sistem modular. Jadi sekarang ni macam mana pelaksanaan itu dilaksanakan di sekolah lah. Sama ada college ataupun pusat tingkatan 6, pelaksanaannya adalah sama saja, cuma MOOC itu yang berbeza. MOOC yang berbeza. Okey, itu mengubah penampilan pelajar. Okey, sistem terminal pakai baju sekolah. Kan, kalau tengok kakak abang awak yang pernah awak tahu, kalau awak ada pengalaman lah, baju putih, tudung putih, kain hitam. Yang lelaki baju kemeja putih sama dan berseluar hitam lah. Maksudnya masih uniform sekolah tapi warna beza dengan aliran perdana dengan adik-adik yang junior. Jadi bila modular kita dah ubah, kita ubah penampilan kepada pemakaian casual, sopan dan casual. Itu tak ada uniform lah, tak ada uniform lagi ya. Okey, jadi kemudian konsep seterusnya ialah peningkatan keberhasilan pelajar tingkatan 6. Okey, pelaksanaannya iaitu pakaian tadi untuk supaya bila ubah image dapat menghasilkan pakaian dia kemas, sopan, peraturan persekolahan khusus. Tadi pengetua ada beritahu untuk tentang gadget kan, penggunaan handphone, laptop dan sebagainya dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat maksudnya tidak boleh guna, maksudnya disalahgunakan lah ya. Itu yang dimasukkan oleh peraturan persekolahan khusus. Yang lain-lain sama ya, kehadiran ke sekolah tidak ada beza dengan aliran perdana ya. Okey, so keboleh pasaran. Maksudnya kalau kita nak kata dari segi macam mana kita nak kata larisnya pelajar form 6 kalau compare dengan matrikulasi dan juga diploma, kalau priority untuk pemilihan ke IPTA dan sebagainya, merit lebih diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Merit maksudnya ranking untuk pemilihan ke sarjana muda lebih kepada pelajar STPM. Alright. Okey, ini yang tadi mungkin ada pelajar ataupun mungkin guru-guru juga yang tidak jelas tentang apa tu MOOC. MOOC Okey, ini ada tiga jenis ataupun 3 bentuk lah atau 3 jenis MOOC yang dikenakan oleh KPM. Okey, seperti yang tertera di slide ciri-cirinya. Okey, kalau ikut ciri-ciri di sini, di mana letaknya SMK BBST? SMK BBST kalau ikut kefahaman hadirin sekalian, di mana MOOC ni yang mana satu?
Mungkin boleh tengok sini ya. Berkongsi sekolah dengan aliran perdana, kurang kemudahan pembutaan asrama, berkongsi kawasan dengan aliran perdana, di bawah pentadbiran pengetua sekolah dan kurang daripada 12. Okey, jadi BBST berada pada mod 3 ya. Mod 3 kerana kita tidak ada apa-apa yang membezakan dengan aliran perdana. Cuma kita ada blok sajalah. Kita telah dapat blok yang berasingan. Bawah pentadbiran pengetua yang sama dan yang menyebabkan masih kekal di mod 3 kerana kelas di SMK BST masih kekal 6 kelas ya. Itu kurang daripada 12. Jadi mod 3 ya. Mod 3. Okey. Okey, sekarang saya terus pergi, itu secara keseluruhan ya, gambaran secara keseluruhan, dan ini kita pergi terus kepada pentaksiran, maksudnya untuk jenis pengajian, maksudnya macam mana kaedah belajar dan juga peperiksaan ya. Okey, pentaksiran baharu memandangkan sistem modular telah diubah daripada terminal kepada sistem modular. Jadi kandungan pengajian ini terbagi kepada 1,5 tahun lah. Tadi dah sebut 1,5 tahun, dia 3 semester ya. Okey, jadi yang dalam pembelajaran PDP, kurikulum terbagi pada kelompok tajuk, kesesuaian bidang kajian dan juga disiplin. Ini berfokus lebih kepada akademik lah, maksudnya dalam konten silibus sukatan ya. Okey, 3 semester iaitu semester 1 di 6 rendah, semester 2 dan 3 untuk 6 atas. Jadi pelajar SPM 2019 yang dah daftar pada Julai 2020 tahun ni selepas PKP, mereka sekarang berada pada semester 1. Semester 1 ya, semester 1. Jadi tahun depan mereka buka sekolah Januari, mereka akan sambung masih lagi semester 1 kerana exam semester 1 telah ditangguhkan. Selepas exam semester 1 dalam bulan Mac, baru mereka sambung untuk semester 2 dan 3 ya. Okey, pentaksiran berasal ada peperiksaan bertulis, iaitu dijalankan setiap semester. Okey, kalau terminal tadi belajar masuk bulan 5 tahun semasa awak kata-kata depan masuk bulan 5 2021. Ini saya ambil kira takwim untuk normal lah yang bukan COVID lah ya. Jadi Mei 2021 kemungkinan pelajar akan masuk kata 6. Selepas awak dapat result masuk kata 6. Jadi November 2021 belum exam lagi. Ini terminal punya kan. Tahun 2022 apa sih belum exam lagi. Bulan 11 2022 baru awak ada peperiksaan STPM. Itu terminal. Tapi sistem baharu dah tukar lah. Kalau masuk bulan 5 2021 November ada exam semester 1. Exam. Dan ini yang dikatakan oleh keputusan dikeluarkan pada setiap semester. Seperti apa yang corak pembelajaran di peringkat PTA, begitu juga yang kita aplikasikan di tingkatan 6. Okey. Jadi semester 2 ni untuk pelajar yang senior lah, yang upper seat. Upper seat ya. Semester 2 dan 3 ni untuk upper seat, semester 1 ni untuk pelajar lower seat. Sebab pelajar lower seat dia masuk bulan 5, jadi dia akan exam bulan 11. Yang bulan 5 tahun datang semasa ni untuk pelajar upper seat yang lebih 1 tahun senior daripada pelajar lower lah ya. Okey. Kemudian keputusan dikeluarkan setiap semester. Okey, kalau periksa bulan 11 biasanya result akan keluar dalam bulan 2 ataupun hujung bulan Januari akan keluar result oleh MPM lah. Boleh cek dekat laman web. Okey, untuk keputusan dia tak keluar macam SPM tu umum tak ada hanya semak lebih laman web saja sebab semester kan. Yang keluar pengumuman yang bagi slip kat sekolah macam awak ambil SPM tu, bila kita dah siap habis semua dah, maksudnya awak dah exam SEM 1, SEM 2, SEM 3, barulah MPM akan umumkan satu tarikh untuk keluarkan result yang PNGK, iaitu purata nilai grade keseluruhan yang dah kumpul daripada semester 1, semester 2, semester 3 termasuk dengan kerja khusus. Itu baru akan diumumkan satu tarikh yang khusus, biasanya bulan Mac lah, Okey, seterusnya saya pergi kepada tadi peperiksaan kan, maksudnya dijalankan setiap semester. Kalau ada 3 semester, 3 kali awak exam. Jadi masa sebenarnya tidak ada langsung untuk masa yang untuknya masuk honeymoon ke tak ada, bagi saya tak ada konsep tu sebab
6 bulan tu tak sampai pun. Dalam 4 bulan, 3 bulan lebih saja untuk awak kejar, habiskan cikgu nak kejar untuk habiskan sukatan dan juga mengejar pelajar untuk menyiapkan kerja khusus. Okey. Kerja khusus di dekat STPM kita tak panggil PBS ke, tak panggil tak ada istilah lain, melainkan istilahnya hanyalah kerja khusus sahaja. Kerja khusus seperti dalam slide ini. Okey. Kerja khusus ciri-cirinya ada di tepi ni ya. Maksudnya daripada MP ni saya ambil daripada portal NPM . Okey, wajib. Saya nak highlightkan kata wajib kat sini, wajib. Wajib dilaksanakan kecuali mata pelajaran bahasa ya, iaitu literature, bahasa Tamil, bahasa Cina. Okey. KK tiada ulangan dan rayuan. Okey, seperti peperiksaan lain, peperiksaan bertulis, STPM bertulis. Katakan saya mengajar kimia, saya ada kerja khusus kimia dan saya ada peperiksaan bertulis kimia. Untuk subjek saya kimia bertulis, okey, pelajar boleh mengulang untuk baiki grade, baiki result. Tapi kerja khusus pelajar buat, saya bagi markah dan kalau dapat B+, itulah resultnya. Tiada rayuan, tak boleh buat saya makan semula, tiada ulangan. Maka as it is. Kalau cikgu dah bagi A, cikgu dah bagi B+, B+ lah. Maka kerja khusus ini sebenarnya adalah school based assessment, dinilai oleh guru mata pelajaran. Jadi membantu juga pelajar untuk dapat keputusan yang lebih bagus, lebih baik dengan syarat awak buat ikut yang cikgu suruh lah, maksudnya ikut dia punya apa panggil takwim takwim. Cikgu kan kalau setahun tu dia dah ada takwim dah, bulan masuk minggu ni proposal, minggu ni hantar dan sebagainya ya. Okey. Okey, syarat dia sebenarnya kalau tak buat kerja khusus maka tidak boleh menduduki kertas bertulis. Itu je mudah dia punya konsep dia. Tidak melaksanakan kerja khusus maka pelajar tidak dibenarkan untuk menduduki kertas peperiksaan bertulis. Bahyuk bakruk, pelajar kena lengkapkan kerja khusus. Okey. Okey, kerja khusus dia terbagi pada 3 lah dekat STPM ni ya, 3. Okey, kertas projek, kertas lapangan, amali sains. Okey, saya ajar kimia, sains saya ada 2. Saya ada kertas projek, saya ada amali sains. Kalau pelajar sains, ajaran sains dia dah biasa buat reka, amali fizik dan kimia. Jadi reka STPM kita masih mengekalkan eksperimen. Belajar teori dalam kelas, nak memahamikan lagi teori itu, kita akan buat uji kaji di makmal. Okey, ini untuk pelajar aliran sains. Kerja lapangan adalah untuk pelajar aliran sains sosial di mana mereka kena buat kajian untuk mungkin peringkat menemu duga atau peringkat membagi soal selidik kepada individu ataupun kumpulan mengikut tajuk yang diberi oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Tajuk cikgu yang bukan cikgu yang set kita akan muat turun daripada portal ataupun website Majlis Peperiksaan Malaysia. Seperti yang saya tulis sini lah. Soalan tugasan KK disediakan oleh NPM dan akan berubah setiap tahun, tak akan sama. So tiada plagiat tu tak boleh buat lah, memang takkan ada batch yang sama, tajuknya berbeza-beza. Ini bentuk kerja khusus yang dilaksanakan peringkat STPM. Okey, kemudian tadi kerja khusus. Sekarang pergi pula kepada peperiksaan bertulis. Okey, peperiksaan bertulis tadi kerja khusus saya dah terangkan. Okey, untuk peperiksaan bertulis dia berpusat, maksudnya dia satu Malaysia lah kalau macam SPM lah awak buat kan. Kalau peperiksaan STPM semester 1, jadi satu Malaysia akan menduduki pada tarikh yang sama, masa yang sama ya. Okey, ini untuk kerja khusus. Okey, ini saya nak highlightkan tentang ni penting sekali. So awak ambil perhatian. Untuk peringkat STPM, saya rasa SPM pun ada juga kerja khusus kan, ada juga setahu saya macam basic account, admat, saya rasa ada juga kerja khusus. Okey, untuk kerja khusus di tepi slide ini ada subjek-subjek yang saya dah share kat sini, termasuk pelaksanaannya bila, katakan saya highlight saya punya subjek lah kimia, chemistry. Okay, saya punya untuk subjek kimia dia berlangsung sepanjang tahun. Tengok dia ada bold kat sini warna kelabu. Maksudnya untuk amali sains berlangsung setiap semester. Kita tak ada pengecualian ya. Okey. Untuk projek kita akan laksanakan pada semester 2 kerana sains ada 2, amali
projek dan juga amali sains. Dan untuk kimia 20% sahaja untuk kerja khusus, 80 lagi berada pada peperiksaan bertulis. Wajaran tak sama mengikut mata pelajaran, berbeza-beza. Tengok ada di sini Ada di sini wajarannya. Seperti pengajar am, pelajar akan buat kerja khusus pada semester 2 sahaja. So semester 1 level C awak masih lagi free tanpa kerja khusus. Semester 3 pun tak ada, semester 2 sahaja. Subjek Bahasa Melayu ada 2, semester 2 dan semester 3. Begitulah seterusnya ya. Ini adalah mata pelajaran yang ditawarkan yang ada dalam peringkat STPM yang ada kerja khusus. Semua kat sini ada. Okey. Okey. Untuk syarat okey, tadi saya dah dedahkan kepada pentaksiran, kerja khusus dan juga peperiksaan bertulis dan juga sistem modular. Dan juga mungkin pelajar tanya macam mana nak masuk, nak apply macam mana, apa syarat. Itu soalan biasa saya dapat kalau dah keluar result SPM, pelajar akan tag lah ke PM saya tanya, cikgu macam mana nak apply. Tak perlu apply, tak perlu apply kerana untuk tawaran tingkatan 6 sebenarnya KPM akan tawarkan secara automatik bila pelajar itu layak mengikut syarat-syarat di bawah. Okey, seperti yang ada dekat slide ni. Okey, ada 2 jenis syarat am dan syarat khas. Syarat am yang bertanda right di atas ini kita panggil syarat am. Maksudnya awak lulus kepujian minimum kepujian Bahasa Melayu, sains dan sains sosial, syaratnya sama saja, wajib. Dan juga umur tak melebihi 20 tahun pada Januari. Sebab awak SPM 2021, jadi kalau ikutkan normal takwim, pelajar akan masuk pada tahun yang sama lah daftar. Tapi mungkin kita tak masuk bulan Mei lah sebab awak exam awal tahun kan, kemungkinan akan dilewatkan sedikit. Tapi sependapat saya masih lagi pada tahun yang sama. Dia tak akan pergi ke tahun 2022 sebab nanti pula awak akan rugi sangatlah untuk habiskan awak punya tingkatan 6 Mungkin anjak ke bulan 7 ataupun bulan 8 kemungkinan Okey, ini syarat am. Okey, syarat khusus berbeza mengikut jurusan Kalau aliran sains, okey, ini sebenarnya macam mana awak dipilih tu. Misalnya macam mana cara dia calculate Okey, jumlah mata grade mesti tidak melebihi 18 unit. 18 unit. Okey, macam mana nak tengok pada unit ke? Mana-mana 3 mata pelajaran terbaik daripada 6 kumpulan ini saja. 6 maksudnya matematik ataupun matematik tambahan boleh kira. Ada one lah yang mana terbaik. Kalau admit okey pada mat, ambil admit. Fizik, kimia, biologi dan 4. 5 mana-mana, bukan semua slash ni maksudnya mana-mana terbaik. Kalau awak ambil LK, ambil LK ataupun kalau belajar teknik dia ada banyak subjek kan, ada elektrik, elektronik, ambillah mana-mana terbaik antara tersenarai ini, kelima. Dan yang keenam kalau ada pelajar ada ambil pengurusan makanan sebagainya, ini saya rasa ni mungkin pelajar vocational atau kemungkinan lah Okey, so boleh pilih mana-mana yang terbaik dan tak lebih 18. Tak lebih 18. Okay, itu calculation yang dibuat oleh KPM yang melayakkan pelajar untuk dapat aliran sains ataupun tidak. Okey. Sains sosial dia kurang sedikit, 12 sahaja. Tak boleh lebih daripada 12 unit, mana-mana yang tersenarai daripada 13 kumpulan ini. Okey. Okey, soalan biasa tanya, cikgu kalau saya tak dapat macam mana kalau saya tak dapat? Itu soalan biasa kan. Okay, kalau tak dapat, pelajar kena buat rayuan lah. Rayuan tu kena buat melalui website KPM juga. Surat tawaran juga kena ambil, muat turun daripada laman web Kementerian Pelajaran Malaysia. Dah buka, dah tahu nama awak keluar, dah layak, terus print dan simpan. Untuk dibawa pada hari pendaftaran di mana-mana pusat tingkatan 6 yang berhampiran dengan sekolah awak lah, ataupun seperti yang tertera dalam surat tawaran. Okey, rayuan boleh dibuat, tetapi rayuan dibuat berdasarkan atas kekosongan dan juga kelayakan. Kalau memang dah tak boleh, memang tengok result pun macam memang tak boleh nak bantu awak, kita tak sejah lah. Sebab nanti bila awak spend masa setahun setengah, takut hasilnya juga mengecewakan. Jadi mungkin kita bercadangkan pelajar mungkin dia ambil kemahiran dan sebagainya. Tapi kalau tengok dia ada potensi, dia ada peluang untuk
untuk baiki result dia, mungkin SPM dia tak cemerlang ataupun dia tak dapat dia tak berfokus, jadi macam dia baru nak alamat baru sedar nak serius dalam peringkat STPM. Jadi kita boleh beri peluang dengan syarat ada kekosongan lah di sekolah tersebut ya. Okay, ini cara sebenarnya yang macam mana mungkin kata macam mana dapat ni, macam mana aku tak dapat lah. Ini sebenarnya cara yang digunakan untuk melayakkan kita dapat ataupun tidak sambung pelajaran di tingkatan 6. Okey, untuk di BBST ya, di BBST mata pelajaran yang ditawarkan seperti yang ada di slide ini di BBST ada 2 jurusan ya, ada sains dan juga sains sosial. Untuk sains, subjek yang ada di sains adalah pengajaran, kimia, matematik T. Ini adalah matematik teknikal ya, bukan matematik tambahan. Sebenarnya dia adalah ADMAT lah, tapi ADMAT yang add lagi. Kalau ADMAT tu STPM ni dia add lagi, level yang lebih tinggi, teknikal. Kalau matematik S is for matematik statistik. Ini matematik teknikal. Engineering sesuai lah ni. Memang sangat sesuai untuk ambil. Okey, dan juga fizik. Tak ada pilihan lain, ini sahaja warna yang ada di tingkatan 6 di sains untuk SMK BBST. Sains sosial, pengajaran, bahasa Melayu, sejarah, pengajar perniagaan. Pengajar perniagaan bukan subjek ekonomi dan bukan subjek perdagangan dan bukan subjek akaun, bukan. Subjeknya ialah subjek pengajar perniagaan. Apa itu pengajar perniagaan? Okey, nak tahu apa itu? Kenalah sambung belajar di tingkatan 6. Nanti kita akan cerita lebih detail lagi. Alright. Okey, untuk MUET saya buat di tengah-tengah sebab MUET adalah dia adalah satu kertas peperiksaan subjek MUET, tapi dikeluarkan CJ yang berasingan daripada 4 mata pelajaran ini. 4 subjek ini di bawah kita keluarkan sijil tu di bawah STPM lah. MUET adalah sijil MUET. Dan pelajar aliran sains ataupun sains sosial wajib ambil mata pelajaran MUET, wajib ambil mata pelajaran MUET tanpa sebarang pengecualian. Tak ada yang terkecuali lah. Termasuk juga subjek pengajar am. Pengajar am ni adalah subjek wajib untuk kedua jurusan. Termasuklah MUET. Yang membezakan cuma 3 subjek di bawah saja. Untuk MUET dengan PA, semua pelajar tingkatan 6 wajib ambil lah. Okay. Alright. So saya stop sini dulu untuk saya punya perkongsian lah, sebab ada lagi satu sesi lagi perkongsian oleh bekas pelajar ya. Okay, saya rasa saya boleh, mungkin sesi soal jawab saya rasa selepas ini kan rasanya. Ataupun macam mana? Ya, lepas sesi perkongsian bersama bekas pelajar. Okay, saya rasa mungkin kita boleh serahkan, mungkin boleh pass dulu pada pelajar, ya, 2 pelajar yang dah join meet ni untuk sharing. Okey, terima kasih Puan Nurul Ilunil Hayati atas perkongsian yang sangat jelas tadi. Okey, kita teruskan dengan perkongsian daripada bekas pelajar tingkatan 6 BBST, pelajar aliran sains STPM tahun 2014, iaitu saudara Muhammad Amirul Syafrizal. Saudara Amirul ada? Papa. Okey, tak ada Papa. Ada, mungkin dia tengah buka mic tu. Proses ambil ada. Okey, dah nampaknya dah. Okay, Mirul. Cikgu tak dengar Mirul. Mirul. Tapi nampak dia punya tu tak mute dah. Mirul. Ataupun mungkin boleh bagi dulu yang pelajar seorang. Cuba pelajar Arif dulu, Arif. Sains sosial. Oh, baik. Pelajar daripada aliran sains sosial, saudara Arif Nafi dan Hasna. Saya. Okey, Arif, kita dah dengar Arif. Boleh. Boleh nampak saya sekali ya? Nak tengok sikit muka lama tengok ni. Saya dah buka kamera. Boleh nampak saya? Sekejap, jaga tengok sekejap.
Okay. Nampak handsome. Handsome eh. Okay, bagus eh. Gelak lah. Okay. Boleh mula? Kata tarik. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salam sejahtera. Selamat pagi. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Ilu lah. Saya panggil Puan lah, lebih kata dah terbiasa panggil Puan bagi kami peluang untuk sharing knowledge lah mengenai orang kata pengalaman di tingkatan 6 lah. Masa kami di tingkatan 6. Okay, saya bersama dengan pada tahun 2014-2015 iaitu batch ketiga untuk aliran modular. Jadi nak sharing sikit lah saya bersama Amirul untuk sepanjang kami tingkatan 6 pada tahun 2014-2015. Okay, pertama sekali saya nak bagi tahu dulu inilah pendapat sendiri saya mengenai tingkatan 6 ni lah. First of all, pertama sekali kenapa kena tanya diri kita dulu kenapa nak masuk Form 6, kenapa nak masuk tingkatan 6. Kalau bagi saya, sebab saya nak sambung ke ijazah lah, ijazah sarjana muda lah, disambung degree dengan lebih cepat lah. Pengetua tadi bagi tahu untuk fast track ke degree. So kat situ kita boleh fokus sebab kita ada 3 semester saja. So kita lebih fokus dalam nak masuk ke degree. Yang kedua, kenapa Form 6 ni seronok? Sebab bagi saya kata jimat lah. Dari segi kos kewangan tu sangat jimat. Sebab kalau masuk matrix ataupun diploma, berkemungkinan kita akan, kalau dapat yang jauh, kita terpaksa berbelanja lebih lah. Nak kena pergi sana, ulang balik. Lepas tu kadang-kadang kena ada pinjaman. Kalau ada pinjaman, pinjam lagi dengan contoh PTPTN, kena bayar lebih lagi. Jadi kalau tingkatan 6 ni tak perlu bayar banyak sangat pun. Pinjaman pun tak ada. Masa zaman saya dulu tak perlu nak pinjam lebih. Ada beberapa bayaran je lah. Tak lebih dalam, orang kata 1,000 tu tak lepas lah. 1,000 ke 500 tu tak lepas lah. Sangat jimat. Sangat-sangat jimat. Lepas tu kalau di BST, kalau pelajar-pelajar tingkatan 6, pelajar-pelajar tingkatan 5 ni yang berdekatan dengan sekolah BBST tu, jimat masa. Tak perlu nak fikir duit sewa. Kalau diploma kena duduk, kadang-kadang kalau semester 2 dah kena pindah ke dah kena duduk rumah sewa, dah kena fikir pasal rumah. Kalau duduk dekat area BBST tu, dekatlah, senang. Naik motor sampai, jimat masa, jimat duit. Okay, seterusnya dalam tingkatan 6 juga, dalam tingkatan ni sorry kan, nervous sikit. Dalam tingkatan 6 juga kita tak fokus dalam orang kata kalau dalam masa zaman saya dulu, cerita zaman saya lah, mungkin selepas saya ada penambahbaikan yang lebih baik. Dalam zaman saya dulu, kita ada, macam yang cikgu kata tadi, ada kerja khusus. Dan kerja khusus tu, kita boleh bincang dengan rakan-rakan kita. Boleh bincang dengan rakan-rakan kita, lepas tu kita boleh berkongsi idea.
cikgu-cikgu pun kalau tingkatan 6 zaman saya dulu, muridnya tak ramai. Dalam kelas kami tu ada dalam 20 orang. So cikgu senang untuk lebih memberikan tumpuan lah pada setiap pelajar. Mana mungkin ada pelajar yang agak macam saya pun jenis yang kurang catch up dalam education lah. Tapi alhamdulillah cikgu-cikgu membantu, rakan-rakan pun membantu. Alhamdulillah saya pun dapat sambung degree sampai sekarang lah. Kemudian dalam tingkatan 6 ni juga kita ada co-curriculum. Kita tingkatan 6 juga ada co-curriculum mana kita ada kelab sukan dan rekreasi iaitu kita panggil Kusuria. Yang kedua saya rasa sekarang dah tukar ke PBSM. Yang ketiga tak silap saya tapi yang biasa dalam tingkatan 6 juga kita ada sukan. Kalau macam ada yang perdana pun ada sukan kan, sukan sekolah, lepas tu peringkat daerah, peringkat negeri. Tingkatan 6 pun ada juga, kita ada sukan. Kita ada bola tampar, kita ada futsal, bola jaring. Kalau dapat mewakili daerah, kita dapat ke peringkat lebih atas. So kita tak terlalu tumpuan kepada dalam pendidikan saja. And so tak adalah stres belajar kan. Tak ada terlalu stres. Kadang-kadang kalau stres ni susah juga. Lepas tu okay. Setakat itu saja kot untuk pengurusan saja. Mungkin Arif awak share masa awak masuk first year second year tu ada tak macam awak kan sains sosial, saya tak tahu sangat sains sosial. Ada tak macam awak dah belajar banyak di fonsik ni masa awak first year second year tu macam repeat balik yang STPM punya nota ke apa ke, ada tak berlaku gitu? Macam sains dia memang happen benda ni. Cuba awak share sikit macam subjek apa-apa lah yang relate dengan sejarah ke, tapi macam banyak lah fonsik awak just macam recall je, ada tak? Oh, masa cikgu masa awak buat degree ni. Masa degree je saya. Katakan paper yang relate dengan sejarah, paper sejarah ke. Maksudnya awak macam banyak dah belajar dekat STPM, macam advantage untuk awak lah, macam awak just ingat balik je, ada tak? Ada. Macam tu saya nak dengar, cuba awak share sikit. Saya tak pasti sains sosial ni macam mana. Masa saya sambung degree, saya ada subjek usahawan. Di mana relate sangat dengan pengajian perniagaan. So nanti masa dah masuk degree tu memang ada orang kata adalah relate dengan pengajian perniagaan tu mengenai bisnes, usahawan, cara nak buat adalah basic-basic sejarah pun ada. Saya ada belajar mengenai tamadun kalau degree dia panggil TITAS lah, tamadun Islam dan Asia tak salah saya. Itu pun ada relate dengan sejarah. Di kursus saya lah. Terutama sekali pengajian perniagaan lah. Memang kalau ambil buku tingkatan 6 tu boleh buat reference untuk buat assignment ataupun kerja khusus. Masa ambil buku pengajian perniagaan tu boleh buat reference untuk saya buat assignment. Macam tu lah. So mungkin Amirul boleh sambung untuk ada perkongsian lebih kan untuk tingkatan 6. Ya, Amirul. Boleh Saya dengar? jumpa Amirul lah. Okay, boleh. Okay, sorry for the trouble earlier. Okay, nama saya Muhammad Amirul bin Syafizal. Saya merupakan bekas pelajar aliran sains STPM SMK BBST pada batch 2014 dan saya juga baru bergraduasi daripada University Malaysia College. Okay, hari ini saya dijemput oleh Puan Ilu untuk share sedikit sebanyak kenapa saya masuk Form 6 dan cara pembelajaran di Form 6 adakah ia relevan dekat universiti. Okay, unfortunately after SPM, saya tidak dapat apa-apa tawaran untuk melanjutkan pelajaran either to matrix atau IPTA. So, saya hanya ada tinggal dua pilihan saja, either take foundation dekat private university yang kita tahu sangatlah costly, around RM10,000 for 2 semester, atau saya terus grab offer untuk masuk tingkatan 6
yang perlukan bayaran yang sangat rendah. Selepas itu saya start buat research regarding STPM. Ada banyak sigma cakap STPM ni terlampau susah lah, ambil masa yang lama untuk complete compared pada matrikulasi atau asasi. And sepanjang setahun setengah saya belajar STPM, saya dapat konkludkan berapa advantage untuk semua. Pertamanya, Form 6 ni dia boleh katakan sebagai faster track to degree kalau kita compare kepada diploma. So dari situ kita dah jimat masa kita dan juga kos belajar. Di samping itu, kalau kita masuk Form 6 pun kita tahu dia ada closer dekat rumah kita lah. So kalau ada yang tak boleh berenggang dengan parents tu, you guys ada lagi masa setahun setengah lah. Sementara korang pergi ke degree. And yang paling penting, peluang ke IPTA pilihan korang adalah lebih tinggi disebabkan oleh kota STPM leavers yang kita tahu priority untuk masuk ke IPTA diberi lebih kepada lepasan STPM. Selain itu, kita boleh mengulang semula kertas peperiksaan untuk dapat result yang lagi bagus. Kita tak perlu repeat SEM. Kita just repeat the exam papers untuk kita dapat better CGPA. And yang paling bestnya, student to teacher ratio yang lebih kecil yang memudahkan komunikasi dua hala antara student dengan cikgu. So you guys dapat belajar dengan yang lebih elok lah dan rapat dengan cikgu-cikgu semua. Okey, dari segi corak pembelajaran dekat Form 6, saya boleh cakap Form 6 ni sebagai stepping stone kepada university life. Kita tahu dia ada modular system which is 3 semester, dia conclude coursework dan ada exam di penghujung semester. Sama je macam experience di university. And masuk Form 6 juga prepare kita untuk tertiary education yang memerlukan kita untuk ada critical thinking skills yang lebih tinggi instead of macam biasa dekat sekolah biasa spoon feeding method. Yang kalau cikgu suruh belajar ni, yang tu masuk dekat exam. Kalau dekat university dia tak macam tu. So dekat Form 6 ni kita dah diajar untuk berfikir secara kritis lah. And sebab low student to teacher ratio dalam classroom tu juga, cikgu-cikgu boleh ajar kita untuk jadi better presenter sebab and diorang juga boleh bagi more attention to details dengan guide kita untuk write macam mana nak write lab report and format dengan yang betul lah. And saya boleh cakap apa yang saya belajar dekat Form 6 made it easy for me untuk master some of the university subjects. 2 tahun yang pertama dekat uni tu sangatlah mudah sebab saya dah adapt pada critical thinking skills dan ada repeating subject yang buatkan saya mudah untuk sekolah. Seperti saya ambil polymer engineering under chemical engineering punya school. So subjek-subjek seperti mathematics T and chemistry yang saya belajar dekat STPM tu banyak membantu saya untuk first 2 years dekat saya punya university life. And lastly, pada SPM school leaver semua, saya suggest Form 6 walaupun dia ambil setahun setengah. In other way, dia juga bagi you guys semua untuk think about which path yang you want to concentrate and pursue in college after this. Okay, itu saja sharing daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Amirul dan Arif, dan tahniah diucapkan kepada Amirul atas graduasi. Okey, untuk pengetahuan semua, saudara Amirul adalah pelajar yang baru saja bergraduate daripada UNINET dan maaf ya, ada gangguan sikit. Okey, terusnya kita buka lah untuk sesi soal jawab. Ada yang nak bertanyakan soalan? Pelajar adab dah tak ada kan? Okey, pelajar BBST je yang tinggal.
Okey. Masing-masing senyap je. Semua dah faham tu. Okey. Semua faham lah. Okey. Baik. Nampaknya semua masing-masing malu dan Boleh tetap kat chat lah kalau dia muka dah malu. Kan malu. Tak payah kalau malu tak payah buka muka. Tak payah buka muka pula dah. Apa on kamera lah. Muka dia tak mandi lagi datang tu. Tidur terus. Tapi jangan tak on audio. Itulah. Sebab tak semua orang ramai saya lah. Ada parent pun masih lagi tak faham sebenarnya. Yang setahun setengah ni ada lagi ada exam cikgu. Jadi masa kita panggil parent tu kita buat slide ni, saya buat slide cerita biar dia tahu kerja khusus tu yang ni subjek ni bila ada. Sebab kena jelaskan kerja khusus ni ada, kena keluar. Takut dia tak tahu anak dia pergi buat. Biar dalam pengetahuan lah. So kita nak tak boleh. Dah banyak-banyak parent kata 6 ni yang lepas anak dah sambung form 6. Kebanyakannya macam lepas tangan. Maaf lah ni pernah saya kasi tu dah lama. Lepas tangan macam dah besar. Jadi macam kecewa lah kadang bila kita nak buat program terpaksa. Kalau saya ni kau ugut lah dia kena terpaksa. Kalau tak nanti tak ada sambutan tau untuk kita jumpa parent, susah. Sebab kita nak bagi dia faham macam mana exam ni, macam tolong bantu lah semua. Jadi terpaksa guna cara yang agak macam ni sikit lah kan. Tapi ada yang involve tapi tak ramai lah. Kalau macam SPM saya tengok ramai parent datang kan. Jadi ramai. Tapi bila STPM macam sendu sikit lah. Tak tahu sekolah lain saya tanya hampir begitu dia punya. Mungkin dia peringkat STP ni mungkin dia dengan anak-anak dia dah. Boleh fikir. Tapi tak boleh lah sebab kita perlukan ini kan praktek pengambil apa kan. Di peringkat saya macam itulah yang saya hadapi kalau untuk pelibatan ibu bapa agak mengecewakan sedikit lah. Ada soalan. Ya. Okey. Okey ni yang Muet Muet tu Muet dia exam Muet ni biasa kita ambil masa upper seat. Sebab dia ada 3 sesi. Ni cerita ni saya ambil tarikh yang normal lah. Saya COVID ni sudah pening lah pula kan. Kalau normal dia March, Julai dengan November atau Oktober. Jadi kita akan ambil untuk bulan Oktober lah. Kalau March belajar pendek sangat masa tu, belajar tak lama tempoh belajar kan. Jadi kita ambil yang sesi ketiga. Muet belajar 4 skill lah. Dia ada 4 skill. Dia ada reading, writing, listening dan juga speaking. Saya rasa pelajar PD3 pun ada kan. Dia ada ujian bertutur kan, ujian mendengar. Saya rasa dia nak ke arah ni dah nak ke arah memperkasakan untuk persediaan ke arah peringkat. Kalau tak ambil Muet pun tak ada masalah, tapi persediaan kita ke arah yang high level lah. Dan guru Muet memang guru yang terlatih lah, guru yang memang berijazah dalam TESOL ataupun literature English, memang cikgu English lah. Maksudnya kami nantikan kan ikut ikhtisas kan. Jadi insya-Allah lah berpengalaman. Dan Muet ini untuk dapatkan tempat di IPTA sekurang-kurangnya band 3. Band 3 dia ada 6 band semua, 1 hingga 6. Jadi pelajar terbaik BST setakat ni yang dalam sejarah Tingkatan 6 hanya band 5 lah yang dapat band 5 yang terbaik lah band 5. Jadi kalau dah band 3 tu orang kata apa level band yang selamat lah, tapi kalau dapat lebih lagi bagus. Kadang-kadang ADU band 2 dah lepas tapi takut kursus pula yang susah, katakan limited kan. Bila band 2 khususnya agak terhad untuk dipilih dengan result yang agak bagus, tapi sebab Muet yang kurang cun sikit resultnya tu takut membataskan pemilihan khusus di IPTA pun agak mengganggu lah di situ. So saya rasa Cikgu Muet akan advise pelajar supaya sentiasa dalam band 3 lah. Dia akan bimbing untuk band 3 ke atas. Itu ada juga yang 1 dengan 2 tapi sangat sedikit lah bilangannya. Harap membantu. Okey, Muet ada repeat paper ke? Okey, Muet ada repeat. Muet kena bayar. Muet berbayar. STPM free of charge kecuali awak nak mengulang. Untuk exam pertama kali memang free of charge, tapi kalau awak nak baiki result mengulang kena bayar 1 kertas RM50. Jadi kalau awak nak mengulang untuk semua paper 4 kertas awak kena bayar RM200.
Okay, untuk muat sekali ambil untuk pertama kali pun bayar 100 sebenarnya 100. Dan nak repeat lagi, bayar lagi dan seterusnya, tak ada masalah. Muat. Sebab muat ni semua pelajar IPTA pun ambil kan, pelajar USTIM. Tapi advantage dia, pelajar USTIM saya tanya itu masa dia ambil speaking kat BBST, dia tak ada kelas muat, tak ada, dia sendiri-sendiri belajar sendiri je. Tapi alhamdulillah di BBST kita ada guru muat yang memang ajar betul-betul. Ada kelas reasoning, ada ajar macam mana pada radio, awak dengar, awak nak ambil dia punya perkataan tu, nak bagi lah. Ada cara-cara dia cikgu tu kan bimbing lah. Itu special dia lah. Salam cikgu. Okay, muat boleh ada dalam kebanyakan syarat KPTA ada wajib ada. Ya, muat wajib ambil lah. Wajib ambil di BBST, wajib ambil sebab tu kita ada kelas muat. Muat hanya laku CJ-nya 5 tahun sahaja. Katakan awak dah habis ijazah semua, and then awak boleh kerja dan sambung buat master pula. Jadi kalau dah habis daripada tarikh CJ muat tu dah dikeluarkan 2021 contohlah 2021, so dia akan habis pada 2026 kan. Jadi kalau awak lepas tu, lepas 2026 awak nak sambung buat master dan sebagainya, awak kena retake lah paper muat tu sebab dia dah tak valid lagi untuk next. Okay. Aliran kita dapat based on aliran kita ambil tak SPM boleh tukar. Okey, biasanya dia aliran sains tu memang pelajar aliran sains lah, dia takkan bagi pelajar sains sosial. Tetapi kalau pelajar aliran sains resultnya kurang bagus, kadang-kadang dia ditawarkan juga aliran sains sosial. Macam tu. Tapi kalau pelajar sains sosial memang akan kekal sains sosial sajalah, tak boleh pergi ke sains. Okey, kemungkinan pelajar bila dia dapat aliran sains, dia rasa alamak tak boleh bawa lah fizik, kimia, mat pun tak berapa, macam okey je kan, macam takut nak menempuh setahun setengah takut. So awak diberi pilihan untuk menukar jurusan, ada cara dia. Ada borangnya, adalah kita akan beri consultation dulu kenapa awak nak tukar kan. Dan kita bagi, kalau tak boleh juga kita bagi peluang lah dia tukar, kita paksa. Tapi kita akan bagi tahu sains macam ni advantage dia, macam tadi kan Amirul ada share. Dia punya 2 tahun pertama sangat senang untuk dia. Itu pelajar terbaik saya kimia, dia dapat B+ saja kimia dia sebenarnya. Memang dia pandai chemistry. So dia ambil polimer. Okay? Memang. Okey, jadi tak ada masalah nak tukar jurusan, tak ada masalah. Kalau contohlah awak nak cikgu tak bagi, contoh. Ada pelajar tu dia dapat F, rasanya F ke apa? G kot NMAT. G NMAT nak ambil tanam aliran sains. Kimia pun D, saya kata takut saya ni bahaya ni, takut setahun setengah belajar nanti keluarnya nothing. Sayang kita masuk STPM, kita nak ke arah itulah, kita nak masuk U lah biar ada hasilnya. Jadi saya kata, kalau saya bicara mak ayah, awak tukar jurusan ambil sains sosial, awak akan perform lebih baik. Sebab berat untuk awak ni dengan SPM awak yang agak lemah lah. Akhirnya dia setuju, dia tukar. Sebab saya tak nak, kita nak biar kita guide, biar pilih jurusan yang betul dan cerah masa depan awak, insya-Allah lah, untuk sambung ke degree kan. Itu yang penting. Bukan sekadar masuk belajar, tak nak lah macam tu, tak ada tuju. Okay. Okay, kemudian muat on demand adakah? Muat on demand tu macam mana maksudnya? Muat on demand ada kan? Walau cikgu saya tak faham. What's mean for muat on demand? Maksudnya daripada pengetua saja ni, puan pengetua. Puan boleh jelaskan tak apa maksud muat on demand? Puan pengetua yang bertanya ni, saya kurang jelas lah puan, yang soalan ni untuk saya ulas. Macam mana tu? Untuk murid yang tak dapat band 3 selepas masuk APT, untuk murid yang tak dapat band 3 setelah masuk APT, okey. Kalau dia nak repair, macam mana tu? Maksudnya dia nak baiki ke apa? Kalau dia dah masuk IPT, setahu saya kalau dengan muat band 2 contohlah kan, maksudnya dia dah boleh bergraduan dengan muat, dengan result tu lah. Sebab dia dah layak, maksudnya IPT dah ambil dia calon sebagai calon IPTA tersebut, saya kata UPM lah ambil dia, jadi rasanya dia dah layak untuk bergraduan dengan kursus tersebut. Tapi setahu saya pengalaman student yang datang, saya tengok sejak U yang dia dapat dengan result SPM dengan muat agak
Yelah, dia efek jugalah U yang kita dapat tu kan, bergantung kepada kursus dan juga result juga. Result muat termasuk koko pun dia ambil kira juga. Macam semua dia ambil. Bukan tengok semata-mata PNGK STPM. Ambil kira muat dan juga co-curriculum 10%. So kalau sendu je kat sekolah kan, kerjanya semua tak anak, semua geleng saja. Time koko macam tadi Arik ada share kan, aktif. Arik tu sama lah tu. Semua bola tampar, aktif. Tapi koko sendu tapi result power pun itu pun tak membantu sebenarnya. Ada pelajar dapat second intake pun ada, pernah dapat second intake. Result bagus tapi second intake adalah sesuatu yang kurang di situ. Terkini band 3 untuk APTA. Okey, sekarang ni kebanyakannya betul APTA sekarang dah banyakkannya dia nak band 3 dan ke atas. Sebelum ni ada pelajar band 2 pun dapat tapi sangat minimal. Memang rezeki betul lah kalau dapat band 2 tu. Band 2 dapat U Pengalaman saya di APT boleh ulang untuk MUAT dan betul. MUAT boleh baiki bila-bila saja, tak ada masalah. Sebab MUAT ini dia berbayar kan, jadi dia tidak terikat dengan macam SPM ni dia dekat sekolah je ada kan. Kalau MUAT ni pelajar yang buat master pun tak ada, boleh ambil di bila-bila dan di mana-mana yang ada buka center as peperiksaan MUAT, tak ada masalah. Cuma mungkin di peringkat kalau diploma dan degree kita mungkin kelas MUAT tak adalah. Mungkin kita ambil kelas English ataupun berbahasa. Saya rasa kalau kelas betul-betul kelas MUAT macam kat sekolah tu saya rasa kat U tak ada saya rasa. Zaman saya tak ada MUAT kan, kita ambil paper English tipe warna itu je. Saya tak ada pengalaman belajar MUAT lah. Tapi ex-student share macam tu lah. Okay, ada lagi soalan lain? Tapi lebih senang, ya betul lebih senang. Rasanya ni Puan Farizah ni kaunselor sekolah UST kan. Okay, so betul. Lebih baik ambil peluang masa STPM ni memang teruslah ambil MUAT. Memang kena ambil MUAT terus sebab memang dah ada dalam paper kan, ada dalam package. So tak boleh skip lah. Sebab dibimbing dengan betul-betul dengan kata apa betul-betul dalam kelas lah macam belajar dekat SPM subjek bahasa Inggeris ni. Bahasa Inggeris level tinggi lah kalau MUAT ni kan, kalau kita level yang tinggi. Sebab dia ke arah APTA. Okay, sebab saya sendiri bukan pelajar STPM ya, sebab saya daripada asasi ya. Tapi jadi bila saya mengajar STPM, pengalaman saya seorang guru juga sangatlah tinggi dia punya konten dia, tinggi konten. Sebab kita asasi tak detail, tapi bila student bagi tahu dia belajar kat U 2 tahun pertama, setahun tu memang agak lancar, agak mudah untuk dia sebab dia dah banyak belajar. Jadi saya rasa betul lah, walau konten tinggi tapi advantage dia bila degree. Pelajar kebanyakannya skor 3 pointer ke atas. Untuk pelajar sains, saya sebenarnya panggil ke sekolah untuk sesi perkongsian. Share macam mana dia punya result. Padahal STPM dia tak seberapa. Bila pergi ke degree, dia lebih perform, lebih cemerlang. Itu saya nampak antara kelebihan. Allah. Okay, ada APTA ambil sudah masuk APTA dia dapat band 2 tapi untuk nak grad betul Puan. Ada juga macam tu, maksudnya untuk masuk U dia lepas lah untuk masuk U, tapi untuk bergraduasi ada juga U meletakkan syarat kena baiki, maksudnya kena repeat untuk dapat sekurang-kurangnya band 3 dan ke atas. Dengan kata lain kesimpulannya itulah cikgu Mat pun beritahu kat sekolah, pelajar sentiasa kekalkan band 3 dan target untuk lebih tinggi 3 dan ke atas setiap kali buat trial ke ujian untuk paper MUAT supaya kita dalam keadaan dia kata apa, fasa yang lebih selamat untuk mohon APTA nanti. Sebab kalau band 2 ni agak limited dan tengok kesudahannya nanti untuk graduate kita juga perlu mengulang, dan nak ulang MUAT ni dah kena bayar dah. Masa pun kena peruntukkan untuk study kan, sedangkan MUAT paper MUAT tu subjek MUAT tak ada di APTA. Okay. Okay, ada PTA ambil student, okay, jadi anak-anak perlu kerja keras untuk dapatkan sekurangnya band 3, ya betul, STPM. Maksud saya, bagi saya kalau masuk STPM tiada lagi istilah, tak adalah honeymoon ke, honeymoon kahwin je honeymoon, kalau tak study tak ada honeymoon, study. Okay, belajar maksudnya bagi masa yang betul lah, maksudnya masa-masa study, masterkan MUAT, masterkan juga untuk subjek, 4 subjek dalam STPM. Orang lain boleh, kita pun boleh insyaAllah kan. Okey, soalan terakhir, berapa lama tempoh kerja khusus? Okay, kerja khusus ikut semester. Kalau macam PA tadi dia semester 2 saja kan. Jadi sepanjang semester 2 tu ada kerja khusus lah. Sebelum exam bertulis, cikgu akan bagi tahulah awak kena hantar sebelum exam bertulis. Sebab dah exam bertulis tak guna, awak dah kena hantar result kan. Kita kena key in result.
dia punya markah kerja khusus. Jadi biasanya kalau semester 2 examnya bulan 5, jadi dalam bulan 4 atau bulan 3 pelajar dah kena submit kerja khusus tersebut. Submit pada guru mata pelajaran sahaja ya, yang menilai guru mata pelajaran. Sebab itu adalah school based assessment. Kalau macam saya kimia memang sepanjang tahun lah sebab dia ada sepanjang penggal. Tidak ada, tak berhenti, sentiasa ada. Okey, muat muat di form C ada guru, betul. Muat di form C ni Puan Surani ni dah salah guru bahasa Melayu yang dikata SMK UST . Itu kelebihan dia. Masa dia Puan Fariza kata kalau kita buat walaupun awak masuk U dengan band 2 tapi at the end awak kena baiki juga untuk dapatkan band 3. Jadi buat yang terbaik dekat STPM ni dengan bimbingan guru yang berpengalaman. Terus buat yang terbaik. Ya. Okey, sebab kebanyakan kalau ambil dia sendiri macam saya pernah tanya budak pelajar USIM pun dia kata tak ada, memang dia study sendiri. Kalau yang ada duit sikit, dia lebih sikit dia ambil tuition sendiri, ambil kelas berbahasa kan, yang ada kelas yang speaking tu. Itulah kalau tak memang sendiri-sendiri kawan-kawan study untuk ambil paper muat. Tiada kelas muat di APTE. Beasiswa termohon ikut kelayakan result, ya, dan pendapatan, betul. Untuk beasiswa ni KPM akan keluarkan satu macam offer, macam iklan lah. Jadi kita akan calonkan nama-nama pelajar yang layak mengikut SPM dulu. Lower seat kan belum exam lagi kan. SPM dia dan pendapatan keluarga dia. So nama dia akan dicalonkan dan kita kaki dalam sistem lah, cikgu beasiswa kaki. Nanti kalau bila result STPM semester 1 dah keluar dalam website NPM, dia akan link balik dengan nama tadi. Pelajar ni layak ke tak dengan result yang dah dapat ni, layak ke tak dia dapat BKPU ni dengan result yang baru ni. So kemungkinan pelajar yang tersenarai tadi ada yang tertendang keluar, yang tak dapat. Ada pelajar yang tersenarai tadi ada yang dapat. Tapi kebanyakannya daripada 5 tu 3 dah dapat. Dia akan jadi lebih kurang daripada sebelum lah. Itu cara permohonan beasiswa di data kita ambil dari APDM dan sentiasa perlu dikemaskini oleh guru kelas sebab terutamanya pendapatan tu supaya tak pelajar yang layak tak terlepas dah peluang dia punya peluang untuk kelayakan untuk mohon kan. Jadi kita mohon guru kelas untuk sentiasa update pendapatan keluarga untuk melayakkan pelajar memohon. Okey. Okey, jumlah beasiswa ikut aliran RM90 untuk pelajar sains sosial, 120 ke 1.5 macam tu lah untuk sains. Okey. Dan yuran tak ada, yuran pengajian tak adalah, yuran dia itulah yuran PIBG dan juga majalah sekolah je lah kan. Dan beli buku macam itulah, beli buku tu kadang-kadang buku teks tak ada, STPM tak ada buku teks kena beli sendiri. Dan ada juga guru yang kontak anak sudah yang lama minta datang ke sekolah ke apa, bawa buku-buku yang dah tak digunakan tu untuk bagi pada adik-adik. Ada yang bagi saja, tak jual pun, maknanya abang sini tak jual, kakak tu dia bagi pun ada. Sebab tak guna kan. Tapi kebanyakan bila sains tak pernah bagi dah. Dia tak pernah jual sebab dia nak guna. Sains sosial ramai juga yang bagi pada adik-adik. Sebab satu buku tu harganya ada 30 kan. 30 kalau kimia 32. Satu sen, kalau 3 sen dah 90. Macam itulah. Dan boleh mengulang kertas, boleh mengulang mata pelajaran, boleh mengulang, katakan semester 1 periksa dapat kimia saya kimia kan, dapat C, nak repeat sebab nak baiki result, nak bagi dapat A, tak kira lah nak baiki grade baiki, bayar RM50, bayar baiki, dapat pula C tolak, nak baiki C tapi dapat C tolak, macam mana agak-agak result yang MPM akan ambil? Dia akan ambil yang terbaik. So dia abaikan C tolak, dia ambil C. Dia tak ambil purata, jangan risau, dia ambil yang terbaik. Kalau repeat tu lebih teruk, dia tak ambil repeat, dia ambil yang lebih baik. Bukan purata. Baiki dia ada dua, sama ada gagal, gagal tu maksudnya C tolak ke bawah lah, subsid, ataupun dia memang dah prinsipal tapi nak mengelokkan lagi grade tu, katakan B kepada B+. Tak ada masalah sebab itu berbayar. Pelajar sendiri yang tentukan nak repeat ke tak. Nanti STPM akan bagi keluarkan memo lah, bagi nama dan sebagainya untuk beli pin number di BSN.
Okey, ada puan suara ini, ada share sini ya, Cikgu Bahasa Melayu. Pelajar dah pernah dapat F sem 1 tetapi pada ulangan dapat A. Maksudnya yang paper sebenar masa di exam yang free tak bayar tu FBM. F tu kosong, tak ada pointer F. Tapi bila dia repeat paper pada bulan November, result keluar, bayangkan daripada kosong kepada 4.0. STPM tak ada A+, kita tak ada macam SPM, kita ada A saja. A ialah A tu pointernya 4.00, 4 flat. Kan kata 4 flat, 4 flat tu maksudnya A lah, 4 subjek semua dapat A. Tu 4 flat tu. Jadi bayangkan tiada mustahil lah hidup kita, yang penting kita kena berusaha dan istiqamah. Kalau kita usaha 2 bulan, 2 hari tak istiqamah pun tak guna, dan semangat sentiasa kena berkobar-kobar. Ya. InsyaAllah kita akan boleh. Pilihan yang ada tu semua tangan kita, cuma kita kena plan yang betul supaya kita tak reverse balik. Kan awak dah pergi selalu jalan, nak undur balik, bagi saya itu sangat membuang masa lah. Pilihan di tangan awak dan pilihan tu mesti yang terbaik, dan sepatutnya awak tak boleh menyesal lah. Itu yang terbaik untuk awak dan teruskan. Okay? Okay, ada apa lagi? Perkongsian, banyak cikgu je yang check ni pada pelajar. Ada lagi nak sharing? Ataupun nak tanya, ataupun nak share pengalaman kakak ke abang ke. Kalau saya tak boleh jawab, mungkin rakan guru lain boleh jawab. Sebab ada kaunselor juga kat sini. Ataupun ex-student pun boleh, Arif dengan Amirul pun boleh share juga. Okey, boleh dengar tadi pun boleh Hayat boleh dengar sendiri kan macam mana Amirul dan Arif beritahu yang apa tu kaitan dengan STPM yang banyak yang belajar ulang balik atau sains macam tu lah. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa dah. Okay, rasanya dekat ruangan chat rasanya saya dah tengok semua tu. Kalau terlepas pandang harap tak ada lah kot. Okay. Okay, jadi pelajar yang sekarang ni yang tengah PKP ni kita ada dua batch ya, lower C dan juga upper C. Lower C sekarang SEM 1 yang akan exam pada bulan Mac. Dan senior SEM 3 upper C yang akan menduduki peliksaan semester 3 pada April. Sepatutnya mereka berdua ni, dua batch ni dah selesai STPM-nya pada inilah November, tengah exam sekarang kalau kita yang bukanlah pandemik ni kan. So masa bulan 1 tahun depan yang senior tak sekolah dah habis, tinggal yang junior saja naik SEM 2. Tapi sebab macam ni mereka akan sekolah lagi sampai April. Nah yang apa lower 6 sampai March. Okay. Saya rasa saya serahkan kembali pada pengurusi majlis lah rasanya untuk sesi Q&A dah tak ada dah. Okey, terima kasih Puan Nurul Iluni Hayati. Baik, kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih dan syabas semua atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang slot hari ini. Okey, mudah-mudahan apa yang kita perolehi hari ini dapat kita tetapkanlah apa matlamat hala tuju selepas SPM nanti. Dan saya bagi pihak unit bimbingan kaunseling SMK Datuk Abu Bakar Baginda mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SMK BBST atas kerjasama yang sangat baik. Dan segala kekurangan saya mohon maaf atas ketelanjuran bahasa atau kekurangan bahasa. Okey, mungkin ada apa-apa yang cikgu nak kongsikan, cikgu kaunselor daripada BBST ada yang nak share apa-apa? Tak ada. Puan okey. Kalau tak ada apa, kita tutup majlis kita dengan bacaan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.